Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat pembintangan mengenai tugasan 1 kerja khusus EDUP 3053 bagi subjek teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Tugasan 1 ini adalah mengenai penghasilan rancangan pengajaran harian berpandukan model Azure. Slide ini disediakan oleh saya sendiri, Arifah Najla binti Roslan, dan rakan sekumpulan saya, Nur Syazana binti Abdul Hamid. Pengenalan model Azure ialah rancangan mengajar ataupun persediaan mengajar perlulah dititik beratkan oleh guru sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Perkara penting yang juga perlu dipertimbangkan oleh guru semasa menyediakan rancangan mengajar adalah untuk mencapai matlamat yang hendak dicapai serta inputnya terhadap penerimaan isi pelajaran dan juga pemahaman murid dalam membantu guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan berkesan. Model Azure yang dikemukakan oleh Heinisch et al. Pada tahun 1982 sesuai untuk digunakan. Pada slide ini terdapat 6 langkah model Azure. Yang pertama, A iaitu Analyze Learner, yang bermaksud analisis pelajar. S, State Objective, merupakan nyatakan objektif. S, Select Method, Media or Materials, pilih kaedah media atau bahan. Yang keempat, U, Utilize Media and Materials, guna media dan juga bahan. Yang kelima, R, Require Learner Participation, iaitu melibatkan pelajar. Dan yang terakhir ialah E, Evaluate and Revise, iaitu nilai dan kaji semula. Seterusnya kami akan membentangkan mengenai analisis rancangan pengajaran harian yang berpandukan model Azure yang kami hasilkan. Jadi ini merupakan RPH yang berpandukan model Azure, iaitu RPH pengajaran bahasa Melayu yang kami hasilkan pada tarikh 9 September 2022. RPH ini kepada kelas 2 Khawarizmi. Tempoh masa yang kami perlukan ialah 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Masa pukul 9 hingga 10 pagi yang melibatkan 25 orang pelajar. Mata pelajaran bagi RPH ini ialah bahasa Melayu. Tema yang dipilih kesihatan dan juga tajuk buah-buahan. Pengetahuan sedia ada murid. Murid-murid telah mengetahui pelbagai buah-buahan. Manakala objektif pengajaran pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menyanyikan lagu buah-buahan dengan baik dan berbual tentang buah-buahan dengan menggunakan ayat yang betul. Yang kedua, mengkelaskan buah-buahan dan menulis 3 contoh makanan dengan betul mengikut khasiatnya kepada kesihatan manusia dengan menggunakan peta minda. Yang ketiga, menggunting dan menampal gambar-gambar buah dengan baik untuk dijadikan poster. Yang keempat, membina ayat tunggal sekurang-kurangnya 2 bagi setiap pengkelasan buah-buahan dengan betul. Dan yang kelima, menjelaskan satu kepentingan buah-buahan kepada manusia dengan betul berdasarkan penerangan dan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Seterusnya kita lihat kepada isi pelajaran RPH ini. Yang pertama ialah hasil pembelajaran. Bagi fokus utama 2.1 bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Arah 1 iaitu berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. Bagi fokus sampingan pula 8.1 membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan majmuk yang merupakan arah 1 iaitu menulis dan membina perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Seterusnya nilai-nilai murni.
Yang terdapat dalam rancangan pengajaran harian ini ialah bekerjasama, menjaga kebersihan dan juga bertanggungjawab. Alat bantu mengajar yang digunakan lembaran kerja, slide PowerPoint, CD-ROM, bahan-bahan mawjud dan juga seni kata lagu. Bahan rujukan dalam pengajaran pembelajaran ini ialah buku teks Bahasa Melayu tahun 2, buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 dan juga buku kerja Bahasa Melayu tahun 2. Langkah keselamatan yang terdapat dalam RPG ini ialah berhati-hati ketika menggunakan gunting. Induksi set sebelum memulakan langkah pengajaran ialah guru memainkan lagu buah-buahan dan juga guru bersoal-jawab dengan murid bagi mendekatkan pemahaman murid dengan tajuk pembelajaran yang akan diajar. Seterusnya langkah penyampaian bagi set induksi. Yang pertama, isi pelajaran ialah nyanyian lagu buah-buahan, iaitu ada seni kata lagu buah-buahan dan juga menggunakan CD-ROM lagu buah-buahan. Yang kedua, terdapat juga soal jawab antara guru dan murid. Bagi kaedah penyampaian pula, guru membuka lagu dan memperlihatkan seni kata bertajuk buah-buahan melalui CD kepada murid-murid. Murid-murid mendengar lagu sambil menyanyi bersama-sama guru serta memegang seni kata yang diberikan oleh guru. Kemudian, guru dan murid bersoal jawab tentang buah-buahan yang terdapat di dalam lagu yang telah didengari. Contoh soalan yang guru akan bertanya kepada murid ialah apakah cerita yang disampaikan dalam lagu ini? Yang kedua, sebutkan contoh-contoh buah-buahan yang dipaparkan melalui tayangan CD. Bagi strategi PDP pada set induksi ini, kaedahnya merupakan perbincangan, teknik, soal jawab, kecerdasan pelbagai, muzik. Penggunaan media pada set induksi ialah CD-ROM dan juga seni kata lagu. Nilai yang terdapat dalam set induksi ini ialah keyakinan. Seterusnya, bagi langkah pertama, selama 10 minit, bagi isi pelajaran yang pertama, penerangan tentang kepentingan dan juga khasiat buah-buahan. Yang kedua, penggunaan bahan mawjud. Dan yang ketiga, menyentuh dan menyebut bahan-bahan mawjud. Langkah penyampaian pada langkah pertama, guru akan memperkenalkan tajuk yang akan diajar kepada murid-murid, iaitu buah-buahan sambil mempamerkan contoh-contoh bahan mawjud seperti buah yang guru bawa, iaitu buah sebenar lah. Yang kedua, guru menyebutkan kepentingan dan khasiat buah tersebut kepada kesihatan manusia. Yang ketiga, guru juga bersoal jawab dengan murid tentang kepentingan mengambil buah-buahan dalam menu makanan seharian. Contoh soalannya ialah seperti mengapakah kita perlu mengambil buah-buahan dalam menu makanan kita setiap hari. Yang keempat, guru menyuruh murid-murid melihat dan menyentuh buah-buahan yang dipamerkan sambil menyebutkan nama buah tersebut dengan kuat secara bergilir-gilir. Bagi strategi PDP pada langkah pertama, menggunakan kaedah demonstrasi, teknik pula soal jawab. Bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan mawjud, iaitu buah-buahan seperti pisang, tembikai, manggis, kiwi, anggur, apel dan juga oren. Nilai yang terdapat pada langkah pertama ialah bersyukur. Seterusnya, langkah kedua yang dijalankan selama 10 minit juga. Bagi isi pelajaran, yang pertama, murid akan melihat slide PowerPoint. Yang kedua, pelajar mencatat contoh buah-buahan yang dilihat pada slide PowerPoint. Langkah penyampaiannya, murid melihat slide PowerPoint tentang buah-buahan yang mengandungi khasiat tersendiri. Kemudian, guru akan meminta murid untuk mencatatkan jenis buah yang ditayangkan untuk dibincangkan bersama-sama. Contohnya, catatkan jenis-jenis makanan yang terdapat dalam slide PowerPoint yang ditayangkan dalam lembaran kerja yang disediakan. Contohnya, kumpulan gambar yang pertama ialah jambu batu, kelapa, nanas, mangga, pisang, betik dan juga tembikai. Manakala kumpulan gambar kedua pula delima, buah naga, pear, oren, kiwi dan juga apel.
Seterusnya, strategi PDP pada langkah kedua menggunakan kaedah bercerita. Teknik pula soal jawab dan juga pengulangan maklumat. Penggunaan media yang digunakan pada langkah 2 ialah seperti slide PowerPoint, komputer dan juga lembaran kerja. Dan nilai dalam langkah kedua ialah usaha. Seterusnya, langkah ketiga yang akan dijalankan selama 10 minit. Bagi isi pelajaran yang pertama, penerangan guru mengenai kepentingan khasiat buah-buahan kepada kesihatan manusia. Yang kedua, murid menulis maklumat dalam bentuk peta minda. Dan yang ketiga, murid akan menerangkan hasil perbincangan. Langkah penyampaian bagi langkah ketiga ialah yang pertama, guru akan memberikan penjelasan kepada murid mengenai buah-buahan dan kepentingan khasiatnya kepada kesihatan manusia. Contohnya, yang pertama, buah naga, oren dan mangga baik untuk kesihatan mata kerana mengandungi vitamin A. Yang kedua, pisang, kiwi dan apel baik untuk kesihatan jantung kerana mengandungi vitamin D. Seterusnya, betik, tembikai dan delima baik untuk kesihatan kulit kerana mengandungi vitamin E. Dan yang terakhir, pisang, apel dan pear baik untuk sistem penghadaman manusia kerana mengandungi serat yang tinggi. Seterusnya, guru akan membahagikan murid kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki melantik seorang ketua. Guru akan melukis contoh peta minda di papan putih serta memberikan pengkelasan khasiat buah-buahan kepada setiap kumpulan. Seterusnya, murid akan membuat peta minda dengan bimbingan guru dan pen marker dan kertas yang guru berikan. Kemudian, murid perlu menyiapkan peta minda iaitu contoh-contoh buah-buahan mengikut khasiatnya kepada kesihatan manusia dalam bentuk peta minda. Ini merupakan contoh peta minda yang dilukis oleh setiap kumpulan. Strategi PDP yang digunakan pada langkah ketiga, kaedah yang digunakan ialah demonstrasi dan juga perbincangan. Teknik pula soal jawab. Penggunaan media pada langkah ini ialah slide PowerPoint dan juga peta minda. Nilai dalam langkah ini bekerjasama dan kemahiran berfikir pula ialah kritis dan kreatif. Kemudian langkah 4 yang juga dijalankan selama 10 minit. Bagi isi pelajaran yang pertama, murid akan dibimbing untuk membuat poster. Yang kedua, murid membina ayat tunggal berdasarkan gambar di poster. Yang ketiga, murid membaca ayat yang ditulis berdasarkan poster. Yang keempat, menyatakan satu kepentingan buah-buahan kepada kesihatan manusia. Dan yang kelima, murid akan menjawab dengan tepat. Langkah penyampaian bagi langkah keempat ini, pertama, murid akan dibimbing oleh guru untuk membuat poster berpandukan peta minda. Yang kedua, guru mengedarkan kertas warna, gam dan gambar-gambar buah-buahan kepada setiap kumpulan. Yang ketiga, murid menggunting dan melekat gambar buah-buahan mengikut khasiatnya tersendiri dengan bimbingan guru. Seterusnya, yang keempat, murid akan menampal gambar pada poster. Kemudian, murid dikehendaki membina ayat tunggal bagi setiap gambar yang ditampal pada poster. Murid akan membaca ayat yang telah ditulis secara bergilir-gilir dalam kumpulan masing-masing. Yang ketujuh, murid diminta menjelaskan satu kepentingan buah-buahan secara lisan sebelum menjawab latihan yang diberikan oleh guru. Yang ke-8, guru akan mengedarkan lembaran kerja kepada semua murid. Murid perlu melengkapkan nama buah-buahan serta khasiatnya kepada kesihatan manusia. Seterusnya, strategi PDP pada langkah keempat menggunakan kaedah demonstrasi dan juga perbincangan. Teknik yang digunakan ialah bimbingan dan juga menjawab soalan. Bahan media yang digunakan lembaran kerja. Penggunaan media pada langkah ini pula ialah majalah, gambar-gambar dari internet. Bahan yang juga digunakan pada langkah ini gam, gunting, kertas putih A4.
Nilainya ialah berhati-hati ketika menggunakan gunting dan juga bekerjasama. Yang terakhir, penutup selama 5 minit. Isi pelajaran yang pertama, murid diberi pengukuhan. Yang kedua, guru akan melihat penghasilan poster murid. Langkah penyampaian pada penutup, yang pertama sekali, murid akan diberi pengukuhan positif dengan cara guru memberi pujian kepada kumpulan yang berjaya menghasilkan poster yang kemas dan menarik. Kemudian murid menampar poster yang telah dihasilkan di sudut pameran di dalam kelas sebagai rujukan. Strategi PDP pada penutup menggunakan kaedah membuat rumusan dan juga nilai pada penutup ialah menghargai. Seterusnya daripada RPH tadi kami membuat analisis pada slide ini. Yang pertama, kita lihat kepada reka bentuk model Azure. Berikut adalah huraian rancangan pengajaran harian yang berpandukan setiap langkah yang dinyatakan dalam model Azure bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. RPH ini adalah selama 60 minit untuk kelas 2 Khawarizmi yang memiliki seramai 25 orang murid. Yang pertama iaitu analisis pelajar yang mengandungi 3 isi, iaitu yang pertama ciri-ciri umum pelajar. Dalam RPH tadi, ciri-ciri umum pelajar yang terdapat dalam RPH ialah tema iaitu kesihatan, tajuk buah-buahan, umur murid 8 tahun, tahap kecerdasan murid-murid ini mempunyai tahap kecerdasan yang sederhana. Mereka sudah menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira dengan baik. Latar sosioekonomi pula, kebanyakan mereka adalah anak kepada penduduk kampung yang rata-rata menjalankan kerja di kebun dan menjadi penoreh getah dan bekerja sendiri. Mereka ini sudah terdedah kepada penggunaan ICT dan bilik darjah. Walaupun begitu, mereka memerlukan perhatian dan aktiviti yang menarik dan mencabar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi khusus peringkat masuk, iaitu murid didedahkan mengenai kesihatan, iaitu khasiat buah-buahan. Murid-murid sememangnya telah sinonim dengan makanan, tetapi mereka tidak tahu tentang makanan yang mengandungi kebaikan-kebaikan tertentu. Mereka boleh menyebut pelbagai jenis makanan tetapi tidak tahu tentang kumpulan makanan yang mereka makan setiap hari. Yang ketiga, style ataupun gaya pembelajaran, iaitu visual, auditory, kinestetik, penggunaan ICT, benda-benda mewujud, aktiviti berkumpulan dan juga aktiviti pengayaan. Yang kedua, menyatakan objektif yang terdapat dalam RPH tadi ialah pada bahagian objektif, iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menyanyikan lagu buah-buahan dengan baik dan berbual tentang buah-buahan dengan menggunakan ayat yang betul. Buktinya terdapat pada langkah pertama pengajaran, iaitu penlibatan semua murid semasa menyanyikan lagu buah-buahan dengan seni kata yang diberikan oleh guru. Terdapat juga aktiviti soal jawab yang dilaksanakan apabila murid bertanya tentang perkara yang terdapat di dalam CD yang ditayangkan beserta dengan soal jawab daripada guru. Yang kedua pula, mengkelaskan buah-buahan dan menulis 3 contoh makanan dengan betul mengikut khasiatnya kepada kesihatan manusia dengan menggunakan peta minda. Jelas dilihat pada langkah ketiga, murid dapat melengkapkan contoh buah-buahan mengikut khasiatnya kepada kesihatan manusia dalam bentuk peta minda. Seterusnya yang ketiga, menggunting dan menampar gambar-gambar buah dengan baik untuk dijadikan poster. Peringkat ini dapat dilihat pada langkah keempat, murid bekerjasama menggunting dan melengkapkan 4 pengkelasan buah-buahan mengikut khasiatnya kepada kehidupan manusia menggunakan gambar yang diberi dan mereka memastikan hasil kerja dibuat, iaitu poster buah-buahan dengan baik dan kemas. Seterusnya yang keempat ialah membina ayat tunggal sekurang-kurangnya 2 bagi setiap pengkelasan buah-buahan dengan betul. Buktinya dapat dilihat pada langkah keempat. Secara dalam kumpulan, murid akan membina satu ayat tunggal berdasarkan setiap gambar yang ditampal mengikut pengkelasan buah-buahan. Pada peringkat ini, murid akan cuba membina ayat tunggal dengan betul.
Dan yang terakhir ialah menjelaskan satu kepentingan buah-buahan kepada manusia dengan betul berdasarkan penerangan dan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Jelas dapat dilihat juga pada langkah keempat, iaitu murid cuba memberi satu penjelasan tentang khasiat buah-buahan kepada manusia secara lisan. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada rakan sekumpulan saya. Seterusnya, saya Nur Syazana binti Abdul Hamid akan menyambung pembentangan. Kaedah yang ketiga, pilih kaedah media atau bahan. Antara kaedah pengajaran yang kerap digunakan dalam pengajaran Bahasa Melayu tahun 2 ini ialah demonstrasi. Guru memberikan pen marker dan kertas kepada setiap kumpulan. Seterusnya, guru juga memberi penerangan dan tunjuk cara bagaimana membuat peta minda untuk mengkelaskan buah-buahan kepada kumpulan khasiat kepada manusia dengan penggunaan dua bahan yang diberikan oleh guru, iaitu kertas dan juga pen marker. Seterusnya, guru turut menunjukkan cara membuat poster kepada murid agar murid dapat mempraktikkan semasa menyiapkan poster di dalam kumpulan masing-masing. Kaedah ini dipilih kerana murid-murid pada peringkat sederhana memerlukan sesuatu yang boleh membantu mencetus idea mereka untuk melengkapkan tugasan yang diberikan. Selain itu, semua murid dapat terlibat bersama dengan aktiviti yang telah dirancang ini setelah mereka dapat melihat tugasan yang mereka perlu lakukan. Seterusnya, penggunaan media dan bahan. Dalam aspek media, guru telah memilih bahan media seperti menggunakan CD-ROM, gambar-gambar yang menarik dan berwarna-warni untuk menarik minat dan mencetuskan motivasi murid di dalam pengajaran ini. Seterusnya, penggunaan CD-ROM dilaksanakan semasa set induksi. Guru memasang CD yang mengandungi lagu buah-buahan dengan tujuan untuk menarik minat murid terhadap pengajaran dan juga pembelajaran. Selain itu, guru juga menggunakan slide PowerPoint untuk menarik minat pelajar dan murid agar mereka dapat melihat dengan sebenarnya secara fizikal buah-buahan yang dipaparkan. Penggunaan slide dapat dilihat pada langkah kedua di dalam RPH yang dihasilkan. Seterusnya, penggunaan slide ini akan membantu murid-murid untuk mencatat contoh-contoh buah-buahan serta menarik minat murid dengan variasi gambar buah-buahan yang berwarna-warni. Seterusnya, murid boleh melakukan sendiri pengulang slide dengan bimbingan guru sekiranya murid ingin melihat berulang kali contoh buah-buahan dalam slide. Seterusnya, dalam aspek bahan pula, penggunaan bahan seperti lembaran kerja pada langkah 4 juga membantu murid dengan lebih cepat dan mudah mengingati dan memahami apa yang diajar oleh guru. Sebagai contoh, pada langkah keempat, penggunaan bahan seperti gam dan gunting dalam aktiviti membuat poster juga dapat membantu murid menggunakan teknik yang betul ketika menggunting dan menggunakan kreativiti sendiri untuk menjadikan bahan yang digunting itu lebih menarik. Seterusnya, penggunaan bahan mawjud pada langkah 1 juga membantu murid merasa dan melihat sendiri secara fizikal bahan yang dibawa supaya pengajaran dan pembelajaran itu jadi lebih menarik. Seterusnya, aspek penglibatan pelajar. Dalam set induksi, guru membuka lagu dan memperlihatkan seni kata bertajuk buah-buahan melalui CD kepada murid-murid. Langkah yang kedua, murid-murid mendengar lagu sambil menyanyi bersama-sama guru serta memegang seni kata yang diberikan oleh guru. Guru dan murid bersoal jawab tentang buah-buahan yang terdapat di dalam lagu yang telah didengari. Guru menyuruh murid-murid melihat dan menyentuh buah-buahan yang dipamerkan sambil menyebutkan nama buah tersebut dengan kuat secara bergilir-gilir. Seterusnya, pada langkah 1 pula, kita dapat lihat penglibatan pelajar apabila murid melihat slide PowerPoint tentang buah-buahan yang mengandungi khasiat mereka tersendiri. Guru juga meminta murid mencatatkan jenis buah yang ditayangkan untuk dibincangkan bersama-sama. Seterusnya, kita dapat lihat juga penglibatan pelajar dalam langkah 3, iaitu apabila guru memberi penjelasan kepada murid mengenai buah-buahan dan kepentingan khasiatnya kepada kesihatan manusia. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki untuk melantik seorang ketua. Seterusnya, guru melukis contoh peta minda di papan putih serta memberikan pengkelasan khasiat buah-buahan kepada setiap kumpulan.
Seterusnya, murid membuat peta minda dengan bimbingan guru dengan menggunakan pen marker dan juga kertas yang telah diberikan oleh guru. Seterusnya, murid perlu menyiapkan peta minda iaitu contoh-contoh buah-buahan mengikut khasiatnya kepada kesihatan manusia dalam bentuk peta minda. Dengan itu, kita dapat lihat penglibatan pelajar jelas dalam langkah 3. Seterusnya, pada langkah 4 juga, murid dibimbing oleh guru untuk membuat poster berpandukan peta minda. Guru mengedarkan kertas warna, gam dan gambar buah-buahan kepada setiap kumpulan. Murid menggunting dan melekat gambar buah-buahan serta mengikut hasilnya tersendiri dengan bimbingan guru. Murid menampal gambar pada poster. Murid dikehendaki membina ayat tunggal bagi setiap gambar yang ditampal pada poster. Murid membaca ayat yang ditulis secara bergilir-gilir dalam kumpulan masing-masing. Seterusnya, murid diminta menjelaskan satu kepentingan buah-buahan secara lisan sebelum menjawab latihan yang diberikan oleh guru. Seterusnya, guru mengedarkan lembaran kerja kepada semua murid. Murid perlu melengkapkan nama buah-buahan serta khasiatnya kepada kesihatan manusia. Akhir sekali, penglibatan pelajar dalam penutup. Murid diberi pengukuhan positif dengan cara guru memberi pujian kepada kumpulan yang berjaya menghasilkan poster yang kemas dan juga menarik. Seterusnya, murid menampal poster yang telah dihasilkan di sudut pameran di dalam kelas sebagai rujukan. Seterusnya, nilai dan kaji semula. Pencapaian murid. Dalam pencapaian murid, murid dapat mengikuti pembelajaran dengan seronok dan penuh minat. Murid dapat memindahkan maklumat dalam pelbagai cara. Seterusnya, murid dapat menulis 3 contoh makanan dengan betul mengikut khasiatnya kepada kesihatan manusia dengan menggunakan peta minda. Seterusnya, murid juga dapat membaca sebuah sajak dengan suara yang jelas, sebutan yang betul dan lancar. Seterusnya, murid dapat membina ayat tunggal sekurang-kurangnya 2 bagi setiap pengkelasan buah-buahan dengan betul. Seterusnya, murid juga dapat bergiat aktif dalam aktiviti berkumpulan iaitu dalam membuat poster buah-buahan. Seterusnya, murid juga dapat menjelaskan satu kepentingan buah-buahan kepada manusia dengan betul. Seterusnya, nilai dan kaji semula dalam aspek penilaian guru. Media yang digunakan oleh guru dapat menyampaikan maklumat dengan tepat dan memupuk suasana belajar yang lebih kondusif. Seterusnya, media yang digunakan mampu membantu murid untuk membaca dan memindahkan maklumat. Melalui pembacaan slide PowerPoint, murid memperoleh ilmu mengenai contoh buah-buahan dan hasilnya kepada kesihatan manusia. Seterusnya, guru dapat mencapai objektif yang dirancang melalui penggunaan media visual, audio, video dan multimedia interaktif. Terusnya, dalam aspek impak ataupun keberkesanan, pembacaan slide PowerPoint yang ditayang dapat memupuk rasa minat murid untuk meneroka dan juga membaca secara meluas mengenai buah-buahan. Seterusnya, penggunaan lagu dalam slide PowerPoint yang dipaparkan dapat meningkatkan keupayaan murid untuk fokus dan memperoleh maklumat dengan sepenuhnya. Hasil aktiviti murid dapat dijadikan bahan bacaan pada masa yang diperlukan. Seterusnya, aktiviti yang dijalankan dapat meningkatkan kemahiran murid untuk memindahkan maklumat ke dalam pelbagai bentuk seperti peta minda dan juga untuk memupuk sikap bekerjasama. Seterusnya, lembaran kerja yang diberikan pula dapat membantu guru untuk membuat penilaian ke atas murid mengenai kefahaman mereka terhadap topik yang telah dipelajari. Sekian, terima kasih. Kami bangga menjadi guru.